Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Muka surat 586 ayat yang keempat. Wa dan iza apabila al-ishar unta-unta yang bunting. Al-ishar unta-unta yang bunting. Al-ishar unta-unta yang bunting. Utilat dibiarkan. Terjemah utilat dibiarkan, diabaikan. Terjemah neglected. Neglected. Terjemah utilat dibiarkan, diabaikan. Kalau dalam bahasa Arab, satu benda tu dah rosak. Telefon ke, mesin basuh ke, dah rosak dalam bahasa Arab. Ada 3 cara nak sebut benda tu dah rosak. Okey. Pertama dipanggil mashtaghal. Ni bahasa pasar lah ni. Mashtaghal. Kenapa kereta lama tak gerak? Mashtaghal. Rosak. Terjemah tidak, ishtaghala sibuk. Dia tak sibuk dah. Maksudnya kereta tu dah tak boleh guna. Mashtaghal. Ni bahasa pasar. Dia guna mashtaghal. Ni kenapa tak boleh buka cuci kipas tak jalan? Mashtaghal. Itu yang pertama. Yang kedua, khorban. Khorban ni binasa lah. Khorban. Okey. Yang ketiga, perkataan kita sekarang. Bahasa Arab sebut guna ta'attal. Okey, ta'attal. Maksud ta'attal apa? Dibiarkan. Benda tu dah terbiar, tak boleh guna, dah rosak. Itu maksud ta'attal. Ni dari sudut bahasa lah, orang guna benda dah rosak. Okey, not function. Ataupun dia panggil aku lagi tau. Rosak radio, TV rosak, mesin basuh rosak, kipas rosak. Ni, perkataan ni dia guna. Mashtaghal. Apa lagi? Mashtaghal, ta'attal, khorban. Okey, tolong terjemahkan dia, Puan Izamani, ayat 4. Ustaz, apa beza dengan maksuron? Maksuron rosak juga kan? Maksuran. Kan rosak juga ke? Wallahu'alam. Okey, dia kira kalau saya tak pasti maksud puan tu maksuran dengan kaf sin ke qaf sad? Kaf. Okey, baik. Kalau maksuran, maksuran tu dia terjemah dia pecah. Kasara ni pecah. Kasara ni pecah. Jadi maksuran sesuatu yang pecah. Okey. Sesuatu yang pecah. Maksuran. Wallahu'alam. Mungkin ada setengah negara Arab guna perkataan maksuran pecah. Okay. Kalau Mesir dipanggil mashtaghal. Kalau belajar grammar, dia ada satu jamak daripada jamak taksir. Puan Nik biasa dengar jamak taksir. Okay. Jamak taksir itu adalah perkataan jamak yang dipecah, original dipecah. Kalau muslim, muslimun, dia tak pecah. Masih ada huruf asal. Jamak taksir ni dia punya satu dengan banyak dia pecah. Maksurun dia pecah. Okey, baik. Puan Izawani telah baca boleh? Daripada ayat 1, Puan Izawani. Daripada ayat 1, okey. Sampai ayat 4 kita sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1, apabila matahari digulungkan. Ayat 2, dan apabila bintang-bintang berjatuh-jatuhan. Ayat 3, dan apabila gunung-gunung diperjalankan atau dihancurkan. Ayat 4, dan apabila unta-unta yang bunting dibiarkan atau diabaikan. Okey, terima kasih Puan Izawani. Jadi kita sekarang surah At-Takwir ni kita nak cerita tentang suasana keadaan yang pasti confirm akan berlaku hari kiamat nanti. Pertama, matahari dilipat-lipat, digulung-gulung macam gulung serban, kita dah bincang. Yang kedua, bintang-bintang, yang cuma kita dah bincang. Yang ketiga, gunung. Allah Ta'ala gerakkan, berjalankan, terbangkan, hancurkan macam bulu-bulu binatang, hancur lebur macam abu, macam debu. Sekarang yang keempat, unta-unta bunting dibiarkan. Unta-unta bunting dibiarkan. Okey.
Pertama, kita nak cerita pasal suasana tu. Yang kedua, nanti ingatkan saya kalau saya lupa, kita akan bincang lafaz-lafaz unta dalam Al-Quran. Lafaz-lafaz unta dalam Al-Quran. Okey, baik. Kenapa Allah Ta'ala sebut unta kat sini? Dan apabila unta-unta bunting dibiarkan? Kerana dalam Al-An'am, bila sebut Al-An'am, kan nikmat Allah bagi manusia adalah Al-An'am. Unta, lembu, kambing, biri-biri. Dalam Al-An'am ini, yang paling mahal, yang paling berharga adalah unta. Yang paling bernilai, paling besar adalah unta. Ya, tengok saiz pun kita dah tahu. Dari segi manfaat, unta paling banyak sekali. Lembu orang tak tunggang. Kambing, biri-biri orang tak tunggang. Tapi unta boleh ditunggang, boleh dibawa berjalan jauh, boleh bawa barang berat, boleh perah susu, boleh ambil kulit, boleh makan daging. Okey, tolong baca boleh Puan Nur Zakiah. Kalau orang tanya Al-An'am apa dia? Ni Al-An'am. Surah Al-An'am lah. Okey. Muka surat saya cari jap. 147. 147. Okey. Ayat 143 dan 144. Dua ayat tu cerita pasal Al-An'am. 143, 144 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada 8 haiwan ternakan yang berpasangan, iaitu 4 pasang, sepasang kibas dan sepasang kambing. Katakanlah, adakah yang diharamkan oleh Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada di dalam kandungan kedua-dua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuanmu jika kamu orang-orang yang benar. Dan daripada sepasang unta dan daripada sepasang lembu, katakanlah, adakah yang diharamkan 2 yang jantan atau 2 yang betina, Okey, atau cukup, yang Okey, terima kasih Puan Zakiah. Poin saya, ayat 143 tu Allah mulakan dengan kambing. Kambing. Okey, kambing biri-biri. Okay, lah, dari segi harga murah lah. Dari segi harga murah kambing biri-biri. Lepas kambing biri-biri mahal sikit, kambing biasa. Kambing biasa, goats. Yang tadi sheep kan. Okey, baik. Kemudian, lepas pada tu, unta dan juga lembu. Dalam 4 jenis binatang ni, unta lah yang paling mahal sekali. Diat bunuh orang. Diat bunuh orang tak sengaja ke, bunuh orang sengaja ke, diat pembunuhan 100 ekor unta. Tak ada kata diat tu kena lembu ke, kambing ke, tak ada, unta. Bayaran diat dia adalah unta. Kerana apa? Kerana dalam Al-An'am, unta lah binatang paling mahal sekali. Bahkan, orang zaman dulu, siapa ada unta, kira zaman sekarang pakai kereta paling mahal lah. Kereta brand-brand yang hebat-hebat lah. Bukan pakai kita biasa ni. Zaman dulu siapa naik unta, orang kaya lah. Okey, baik. Tengok kat skrin, saya nak share hadis kelebihan unta. Okey, tengok kat skrin. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, "Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am." Demi Allah, bahawa Allah memberi hidayah kepada salah seorang lelaki dengan sebab kamu. Tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, dengan sebab kita orang dapat hidayah. Sama ada dengan sebab kita orang tu masuk Islam, sama ada dengan sebab kita orang Islam tu jadi orang yang jaga semayang, sama ada dengan sebab kita orang Islam tu jadi orang yang makin dekat pada Allah, sama ada dengan sebab kita orang Islam tu dulu jauh pada Allah, sekarang dekat dengan Allah, dengan sebab kita dulu orang Islam tu tak semayang, sekarang dah jadi semayang, dengan sebab kita ajak dia, bawa dia masuk kelas agama, bawa dia pergi kelas-kelas agama kat majlis surat tempat kita, dulu dia tak tutup aurat, sekarang dia tutup aurat. Maka Nabi kata, dengan sebab engkau, Allah jadikan engkau penyebab seorang lelaki dapat hidayah, lebih baik daripada unta yang terbaik. Unta yang terbaik. Kenapa Nabi sebut unta? Sebab unta tu kenderaan kegilaan orang Arab ni. Okey, unta ni kenderaan yang menjadi kegilaan bagi orang Arab. Walaupun kuda hebat juga, tapi unta, Masya Allah, lagi mahal harganya daripada kuda. Jadi unta ni menatang hebat. Jadi kita, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dapat ajak orang buat baik, dapat ajak orang masuk kelas mengaji, kelas tajwid, dapat ajak orang join program-program kebaikan, dengan sebab kita orang jadi buat baik,
Sama ada dengan sebab kita orang kafir masuk Islam, tu lagi hebat lah. Dengan sebab kita orang kafir masuk Islam, Masya Allah. Itu lagi memang tepat dengan hadis ni. Ataupun dengan sebab kita orang Islam yang dulu tak amat agama, sekarang dekat dengan agama, jadi orang amat agama, maka dia punya kesan kebaikan dia, Nabi kata jauh lagi bagus pada kereta Ferrari dalam zaman sekarang lah. Kita kalau siapa ada Ferrari untung kan, dia ni pakai Ferrari, berapa orang je pakai Ferrari kat Malaysia, contoh, ini sekadar contoh lah. Mungkin ada kereta mahal lagi, saya tak tahu, nak cerita pasal tu. Tapi orang yang dia tak ada kereta, kereta dia kereta biasa je, tapi dia ni rajin ajak orang buat baik, dan dalam setahun 2-3 orang masuk Islam kat tangan dia. Dalam setahun ramai kawan-kawan dia jadi orang dekat dengan agama dengan sebab dia ajak. Maka Nabi kata itu jauh lebih baik, lebih berharga, lebih bernilai daripada unta yang terbaik. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okey, baik. Siap. Kenapa Allah sebut unta? Ini sebab dia. Ini penerangan hadis tadi lah. Tengok warna hijau. Okey, nampak warna hijau tu? Ini kerana humurin ni'am adalah harta yang paling berharga di sisi mereka. Unta tadi lah. Unta merah, unta yang terbaik tadi. Humurin ni'am, lafaz hadis tadi kan. Humurin ni'am tu. Okey. Ni'am ni daripada perkataan al-an'am tadi. Kan tadi al-an'am kan, lafaz jenis binatang. So dalam lafaz jenis binatang tu, unta ni dipanggil humurin ni'am. Okey. Maksudnya dalam banyak-banyak harta, siapa ada unta, itulah orang paling berharta. Orang paling kaya lah, orang ada harta ni. Okey, lepas tu dalam kategori unta pula, unta bunting, tuan-tuan dan puan-puan. Unta bunting. Jadi unta bunting ni unta mahal lah. Dia dah sendiri dah berharga, unta tu dapat anak pula. Kalau kita beli kucing yang sedang bunting ni harga dia mahal berbanding dengan kucing yang tak bunting. Bahkan kucing betina lagi mahal pada kucing jantan. Siapa? Kucing betina ni dia boleh membiak. Dia boleh melahirkan anak. Kucing jantan ni kena cari betina pun dapat. Kucing betina kalau kita ada, kita mating kucing orang lain, selesai lah. Unta pun sama juga. Unta bunting, binatang yang berharga. Binatang yang berharga. Baik, bila berlaku akhirat nanti, bila berlaku kiamat nanti, unta yang paling bernilai zaman tu lah kan. Allah bagi contoh. Zaman sekarang ni kereta apa? Kereta yang orang tergila-gila kan. Tak kisahlah, yang saya tahu Ferrari lah, mungkin ada kereta mahal lagi contoh. Orang sekarang kalau dapat pakai kereta tu, kita kata hebat lah kat Malaysia. Tapi bila berlaku kiamat nanti, kereta-kereta yang mahal yang digilai oleh pemuda, kanak-kanak, dewasa, orang pencen, contohlah, kereta-kereta tu semua akan dibiarkan. Orang akan neglected. Buat tak tahu je. Kerana apa? Masa tu kita akan benar-benar sedar. Manusia akan benar-benar sedar. Semua tu tak penting bagi aku sekarang. Dulu je. Masa tengah muda remaja, kalau boleh aku punya kereta paling bagus di kalangan kawan-kawan aku. Kalau boleh kereta aku yang paling mahal, yang paling tinggi, yang paling high level kereta aku. Masa tengah rancak mencari kehidupan duniawi, semua tu kita rasa penting, kena ada. Orang lain semua ada kereta macam kau, aku tak ada lagi, tak boleh jadi ni. Aku tak up to date macam orang lain, kena ada jugalah kereta macam orang tu. Contoh. Ni masa kita tengah hidup. Tapi bila berlaku kiamat nanti, semua binatang, semua kenderaan-kenderaan berharga akan ditinggalkan. Bahkan dalam hadis yang kita mungkin pernah lalu, mengenai kiamat nanti, ketika mana dalam hadis ini daripada Imam Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, bila berlaku kiamat nanti, taqi'ul ardu aflazaka badiha amsal al-ustuwan. Bumi nanti akan memuntahkan segala isi perutnya, sebesar tiang-tiang minaz zahabi wal fiddah. Emas sebesar tiang, perak sebesar-besar tiang. Bukan kecil-kecil lah, bukan 1 gram 2 gram, besar tiang punya. Fayaji'ul qatil fayaqulu fi haza qataltu. Datanglah seorang pembunuh. Maka dia kata, sebab ni lah aku bunuh orang ni, sebab berebut emas perak ni lah. Wayaji'ul qati' fayaqulu fi haza qata'tu rahim. Datanglah seorang yang pemutus silaturahim. Dia tak cakap dengan adik-beradik, tak cakap dengan kawan, tak cakap dengan mertua, tak cakap dengan menantu. Dia kata apa? Sebab ni lah aku dulu tak cakap dengan adik-beradik, tak cakap dengan mertua, menantu, ipar duai. Sebab berebut ni lah, berebut emas perak ni. Wayaji usariq, datanglah seorang pencuri. Fayaqulu fi haza quti'at yadi. Pencuri tu kata, sebab ni lah tangan aku kena potong dulu.
Sebab gila ke mendelil. Summa yad'unahu fala ya'khuzuna minhu syai'an. Kemudian mereka membiarkannya, meninggalkannya tanpa ambil sedikit pun. Tak adalah nak toreh 1-2 gram ke bawa balik simpan dalam poket, tak ada. Tak ada. Kerana apa? Masa tu semua manusia, walaupun dia kafir, walaupun dia dulu orang yang gila kumpul emas, gila kumpul perak, gila kumpul harta, masa tu mereka akan tinggalkan. Dia Allah nak tunjuk pada kita bahawasanya bila berlaku kiamat nanti, manusia akan sedar semua benda-benda yang dianggap mewah, anggap hebat, anggap bernilai tu semua tak ada apa. Tuan-tuan, nak perlu tunggu kiamat ke baru manusia akan sedar? Tak. Esok kita mati, esok kita sedar betapa tak bernilainya dunia ni. Malam ni orang kafir mati, tak kisahlah mana-mana orang kafir, dia mati malam ni dia akan sedar betapa tak gunanya, betapa tak bernilainya dunia yang dia sibuk duk cari, sampai tak kisah halal haram, sampai mengabaikan perintah Allah, sampai tak kisah benda tu kena hisap tak kena hisap, tak kisah, jadi dapat banyak. Okey, baik. Kita nak cerita lafaz-lafaz unta dalam Quran. Boleh lafaz-lafaz unta dalam Al-Quran. Biasanya dari sudut bahasa, orang Arab dia akan guna perkataan unta umur dipanggil ibil. Ibil. Kalau baca Puan Nik boleh. Pertama perkataan unta dipanggil ibil. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tadi Puan Zakiyah dah baca perkataan tu ibil. Tapi tak apa, kita baca sekali lagi. Surah Al-Ghashiyah, boleh Puan Nik, surah Al-Ghashiyah. Muka surat 17. Muka surat 17. Ayat yang muka surat 17 adalah ayat 17. Muka surat 592. Maafkan saya. 17 tu surah Baqarah. Muka surat 592 ayat 17. Okey, muka surat 592 ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidaklah mereka memperhatikan bagaimana diciptakan seekor unta. Okey, nampak kata ibil. Terima kasih Puan ni. Yang kedua, tolong baca boleh Dr. Azizah. Ini pun biasa juga digunakan oleh orang Arab, dipanggil jamal. Daripada perkataan jamal ni lah keluar seluar cap unta. Apa maksud seluar cap unta tu? Camel. Camel. Okey. Dulu-dulu kat kampung orang kampung lah ni, kampung saya pun sama juga. Siapa pakai seluar camel, topi camel, okey, kasut camel, dia panggil apa? Seluar zaman Nabi. Orang kampung-kampung panggil. Sebab zaman Nabi ada unta kan. Jadi siapa pakai jenama camel ni semua dia kaitkan dengan zaman Nabi. Saja je lah orang kampung-kampung. Tolong baca Dr. Azizah surah Al-A'raf muka surat 155, tak silap saya. 155 ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan yang sombong daripada mematuhinya, tidak sama sekali akan dibukakan bagi mereka pintu langit. Mereka tidak akan masuk syurga sehingga unta memasuki lubang jarum. Demikian kami memberi pembalasan kepada orang yang melakukan dosa. Okey, so unta kat situ apa dia? Jamal. Jamal unta. Okey, kalau cantik tu dia panggil Jamal. Orang nama Jamal bukan macam ni je dia. Orang nama Jamal tu Jim Mim Alif Lam, Jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ada alif panjang lah. Yang ni pendek, Jamal. Okey, nombor 2 Jamal. Yang ketiga, unta dipanggil naqah. Khas untuk unta betina dipanggil naqah. Tolong baca dia Puan Maisarah muka surat 159 ayat 73. 159 ayat 73. Dipanggil naqah. Ya, Ustaz. Ayat 73. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini, yakni seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu.
Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksa yang pedih. So unta tu apa dia? Naqatullah. Naqah, unta betina. Naqah, unta betina. Boleh? Ni nombor 3. Nombor 4, kalau unta-unta tersebut digunakan untuk travel jauh-jauh. Unta-unta tersebut digunakan untuk travel jauh-jauh, dia dipanggil al-air. Ni dia je. Alif, lam, ain, ya, ra. Dalam Quran perkataan ni ada. Tapi dia tak terjemah unta. Dia tak terjemah unta. Tolong terjemahkan dia, Puan Isawani boleh? Muka surat 244, ayat atas sekali. Ni adik-beradik Nabi Yusuf daripada Palestin pergi ke Mesir. Ni, dia panggil Ir. Ayat atas sekali ada perkataan al-ir. Perkataan ir ni ada dalam surah Yusuf je dalam Quran. 70, ayat 70 Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika dia membekalkan mereka dengan bekalan makanan yang mencukupi keperluan mereka, lalu dia meletakkan bekas minuman yang diperbuat daripada emas seperti piala untuk kegunaan raja di dalam kenderaan saudaranya Bunyamin. Kemudian seorang penyeru berteriak, "Wahai ahli kafilah, sesungguhnya kamu adalah pencuri." Okey, kejap. So ada unta kat situ. Mana ada terjemah unta pun kan? Tak, kenderaan saudaranya je. Perkataannya ialah perkataan bukan kenderaan saudaranya tu. Wahai ahli kafilah, karavan. Al-ir tu berterjemah karavan. Apa kaitan karavan dengan unta? Zaman dulu, kalau kumpulan-kumpulan musafir tersebut travel naik unta, maka dia dipanggil al-ir. Jadi unta-unta ni yang digunakan untuk travel oleh satu kumpulan dipanggil al-ir. Ni nama unta. Page yang sama juga. Page yang sama Kalau baca Puan Nur Zakiyah, ayat yang ke-72. Ada perkataan unta kat situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka menjawab, kami kehilangan alat sukatan dan sesiapa yang dapat mengembalikannya akan mendapat bahan makanan seberat beban unta. Dan inilah jaminan aku. Okay, apa unta kat situ? Apa unta kat situ? Unta kat situ. Ba'ir. Ba'ir. Okay. Nampak ba'ir. Unta kat situ adalah ba'ir. Okay. Lagi bagi kata unta, al-budna. Tengok surah, tolong baca Puan ni. Surah apa ya? Al-Hajj. Al-budna ni adalah unta-unta yang dibawa untuk disembelih di musim haji. Nama unta yang disembelih, yang dibawa untuk disembelih pada musim haji dipanggil al-budna. Muka surat 336. 336 ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bahagian daripada syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu hendak menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebahagiannya dan berilah makan kepada orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Okey, terima kasih Puan ni. So al-budna. Al-budna, unta-unta. Yang ni khas untuk unta-unta yang nak disembelih masa musim haji. Dah berapa dah ni? 6 dah perkataan unta kan? 2 lagi. Pertama, 2 lagi pula dah. Yang ketujuh, unta dahaga. Nama khas untuk unta dahaga. Ada juga nama khas untuk unta dahaga. Dia panggil apa? Al-him. Hayamim. Him. Fasharibuna syurbal him. Surah apa tu? Al-Waqi'ah. Kalau baca Dr. Azizah boleh? Surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Him. Itu surat 536. 536 ayat 55. Ayat 55.
55. Ya, 55. Rahim. Maka kamu minum seperti unta berpenyakit. Ini yang sangat haus. Okay, unta, terima kasih Dr. Azizah. Pendek je. So, nama unta tu apa? Him. Hayamim him. Fasharibuna syurbal him. Unta yang berpenyakit, unta yang sangat-sangat haus. 7 lah perkataan unta. Ibil, Jamal, Naqah, Al-Ir, Ba'ir, Al-Budna, Him. Last sekali ayat kita sekarang. Unta bunting. Apa ayat kita sekarang? Unta bunting. Isyar. Wa izal isyaru utilat. Untuk sahabat-sahabat baru masuk. Untuk sahabat yang baru masuk, kita sekarang muka surat 586 ayat 4. 586 ayat 4. So, perkataan terakhir unta adalah al-isyar. Al-isyar. Wa izal isyaru utilat. Isyar, unta bunting. Okay, boleh. Ini 8 perkataan unta dalam Al-Quran. Yang biasa gunanya ibil, jamal. Okay, orang Arab sekarang ni lah biasa guna ibil dengan jamal. Okay, baik, seterusnya masuk ayat 5. Wa dan iza apabila al-wuhush binatang-binatang liar. Al-wuhush binatang-binatang liar. Okay, baik. Pernah dengar tak sahabat Nabi nama Wahsy? Wahsy, pernah dengar kan? Wahsy ni dialah yang telah bunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Dia dulu kafir kan, dia ni hamba abdi pada Hindun, isteri Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Dia telah bunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Nama dia bukan Wahsy. Wahsy ni adalah gelaran orang-orang yang pendalaman, yang liar, yang ganas, yang jenis suruh buat apa saja dia buat. Tidak ada belas kasihan. Suruh bunuh orang, bunuh. Okey, suruh belah dada orang mati, belah dada orang mati. Tak ada apa perasaan langsung. Al-Wahsy. Dan gelaran dia Wahsy. Nama dia saya lupa nama sebenarnya. Saya ingat nama sebenarnya. Tapi nama gelaran dia Al-Wahsy. So, itu untuk orang lah. Sekarang Al-Wuhush, binatang-binatang liar. Terjemah dia wild beast. Kita terjemah. Binatang-binatang liar. Husyirat, dikumpulkan. Husyirat, dikumpulkan. Okey. Okay, terjemah husyirat, dikumpulkan. Daripada perkataan husyirat ni keluar perkataan mahsyar kan? Padang mahsyar. Hasyarah tu. Okey, tolong terjemahkan dia, Puan Maisarah, ayat 5 ni. Dan apabila binatang liar dikumpulkan. Okey, terima kasih Puan Maisarah. Ayat ni ada 2 maksud. Pertama, binatang-binatang liar dikumpulkan kat dunia ni. Bila binatang-binatang liar dikumpulkan kat dunia ni, bila berlaku suasana kedahsyatan kiamat, maka binatang-binatang yang duduk dalam hutan, binatang-binatang liar yang sembunyi, yang kita susah nak jumpa, susah nak nampak ni, nanti mereka akan pergi ke tempat paling selamat. Kita kalau tempat kita terbakar, takkan kita nak duduk ada api tu je. Kita akan lari ke tempat yang paling selamat. Betul kan? Kita manusia ni pun, kalau kawasan perumahan kita terbakar atau kawasan kampung kita terbakar, takkan nak duduk tunggu ada api je, tak. Kita akan lari ke tempat yang paling selamat. Jadi macam itulah akhirat nanti, kiamat nanti. Bila berlaku suasana kiamat, binatang-binatang yang akan lari ke tempat yang paling selamat. Last sekali, mereka akan berkumpul kat satu tempat. Last kali mereka akan berkumpul kat satu tempat. Masa tu orang akan tengok binatang-binatang yang susah jumpa kat bandar, jumpa kat bandar. Biasa balik kampung kan, lalu Gua Musa, lalu kawasan-kawasan ladang kelapa sawit, nampak gajah, tengok binatang pelik-pelik melintas. Ni tak dalam bandar. Dalam bandar nanti boleh tengok binatang-binatang ni berkumpul. Kenapa? Bukan saja-saja dia kumpul, kerana tempat dia dah berlaku kerosakan, tempat dia dah berlaku kehancuran. Maka dia lari, pop, dia akan berkumpul. Ini tafsiran yang pertama. Kiamat nanti, rumah kita tengah-tengah bandar KL ni, rumah kita tengah-tengah bandar besar ni, jangan nampak gajah, jangan nampak rimau kan, jangan nampak binatang-binatang hutan. Tapi akhirat nanti, bila berlaku bukan akhirat, kiamat nanti, binatang akan berkumpul. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, bila berlaku hari kebangkitan, hari kiamat nanti, kita dah bangkit, binatang-binatang pun Allah Ta'ala bangkitkan.
binatang-binatang pun Allah Ta'ala bangkitkan semula. Apa tujuan Allah Ta'ala bangkitkan binatang? Untuk berlaku qisas sesama mereka. Apa dia bagi qisas? Hukum balas balik sesama mereka. Binatang-binatang yang memang Allah buat dia makan binatang, dia memang kena makan binatang. Contoh rimau, singa, dia bukan makan rumput macam binatang lain. Dia bukan makan gandum macam binatang lain. Kan? Jadi memang dia kena makan binatang. Untuk tu tidak ada qisas. Tapi binatang-binatang yang menzalimi binatang lain, oleh kerana dia besar, dia pijak binatang kecil sengaja. Oleh kerana dia bertanduk, dia sengaja tanduk binatang yang tak ada tanduk. Oleh kerana dia kuku tajam, dia sengaja melukakan binatang yang tak berkuku tajam macam dia. Maka akan berlaku qisas sesama mereka. Okey, itu maksud ayat ini. Mereka dikumpulkan untuk berlaku qisas sesama mereka. Setelah selesai qisas sesama mereka, maka mereka semua Allah Ta'ala akan hancurkan menjadi tanah. Mereka semua Allah Ta'ala akan hancurkan menjadi tanah. Setelah mereka menjadi tanah, siapa tengok? Orang musyrikin, orang kafir tengok. Orang kafir tengok binatang-binatang tu hancur jadi tanah. Ketika mana mereka tengok jadi tanah lah, mereka pun berkata, okey, tolong terjemahkan dia Puan Izawani. Kita dah lalu dah, muka surat 583 ayat 40. 583 ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memberi amaran kepada kamu mengenai azab yang dekat masa tibanya, iaitu hari seseorang akan melihat apa yang telah diusahakannya, dan orang yang kafir akan berkata, alangkah baiknya kalau aku dahulu adalah tanah. Okay. Alangkah baiknya aku dahulu ke tanah. Ini dulu maksud. Pertama, alangkah bagusnya kalau aku tak jadi manusia langsung, jadi tanah saja. Ataupun, alangkah baiknya kalau aku jadi tanah macam binatang-binatang tu jadi tanah. Lepas binatang sama binatang tu kena qisas, kan? Ada binatang masuk syurga, ada 10 binatang syurga. Okey, cuma saya tak baca tadi 10 binatang syurga tu apa dia, saya tak baca lagi. Nanti kalau saya baca saya share. Yang lain-lain tu, yang hal lain tu, binatang-binatang tu Allah Ta'ala akan ratakan macam tanah. Jadi tanah balik, habis, selesai. Tak payah kena masuk syurga, tak kena masuk neraka. Binatang bukannya perlu masuk syurga, perlu masuk neraka macam kita pun. Okey, baik. Jadi, itu maksud binatang-binatang dikumpulkan. Untuk apa? Binatang. Kat dunia ni kita biasa tengok binatang berkumpul. Lembu, kambing, unta, kumpul biasa. Tapi ni al-wuhush, binatang-binatang liar. Kalau kat dalam hutan tu kijang, rusa, pelanduk. Bukan jumpa semua benda-benda tu. Pergi zoo pun adalah 4, 5 ekor, 5, 6 ekor. Kalau kat zoo, ini tak. Binatang-binatang yang rare, yang jarang jumpa ni. Yang penghilitan, kalau dia pasang kamera pun kat hutan-hutan, setahun sekali dia nampak binatang-binatang. Kat akhirat nanti, bila aku kiamat nanti, binatang-binatang ini akan berkumpul. Manusia masa tu pun tak ada masa dah nak tengok. Oh, ni binatang pelik, binatang cantik, lawa, tak ada. Kerana apa? Masing-masing kalut dengan urusan masing-masing. Okey, baik. Itu yang ke-5. Yang ke-6. Ustaz nak tanya boleh? Kalau haiwan yang dalam laut macam mana? Okey, haiwan dalam laut lepas ni. Haiwan lepas ni. Buat masa ni tak jumpa lagi lah. Mana-mana binatang dalam laut naik ke darat ke tak jumpa lagi lah. Dato' Azizah. Okey, baik. Binatang laut, wallahu alam apa Allah buat kat dia. Apa akan jadi pada binatang laut, wallahu alam, Dato' Azizah ya. Tapi apa berlaku pada laut? Apa berlaku pada laut ni kita akan bincang lepas ni. Boleh? Okey, ayat 5, wa dan Iza apabila al-bihar, lautan-lautan. Al-bihar, lautan-lautan. Satu laut dipanggil bahrun. Dua laut dipanggil bahrain. Bahrain, dua laut. Kan ada negara nama Bahrain, dua laut. Okey. Banyak laut dipanggil bihar, lautan-lautan. Sujirat, dipanaskan. Sujirat, dipanaskan. Terjemah sujirat, dipanaskan. Oh, betul terjemah made to overflow. Oh, betul terjemah made to overflow. Overflow ni panaskan ke? Overflow ni kan panaskan kan? Okey, baik, tak apa. Tolong terjemahkan dia. Puan Nur Zakiyah boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila lautan-lautan dipanaskan. Okey. Apa tujuan Allah Ta'ala panaskan lautan-lautan bila berlaku kiamat nanti?
Allah Ta'ala panaskan lautan supaya gelegak air laut tu akan menghancurkan tanah-tanah yang ada yang kita pijak sekarang. Maka bila berlaku pemanasan air laut, maka tanah-tanah yang kita ada ni, lautan terbakar, menyala, menjadi panas, membuak-buak, meluap-luap. Akhirnya lautan tu dan daratan menjadi satu sekali. Dia akan jadi sekali. Dia macam jadi 3 in 1. 3 in 1 kita campur air. 3 in 1 campur air panas jadi macam mana? Macam tu lah. Seluruh kawasan laut, nanti bila laut tu panas, seluruh kawasan laut akan dipenuhi dengan, dalam laut tu ada tanah yang padang pasir, ada tanah yang tanah merah, macam-macam tanah lah. Lalu indah lautan seperti yang kita tengok hari ni. Hari ni tengok laut cantik, tengok pulau cantik, tapi tak, bila berlaku kiamat nanti, tuan-tuan dan puan-puan, habis semua daratan-daratan ni semua bercampur dengan air. Itu maksud ayat kita sekarang. Ayat ni sama macam ayat, tolong baca dia puan ni, tolong baca boleh, surah Al-Infitar. Lepas ni kita akan masuk surah Al-Infitar ayat 3. Sekarang sujirat, aku buat terjemah overflow kan. Kat sini aku buat terjemah burst faults. Burst ni pipe pecah kan. Pipe pecah aku panggil burst kan. Pipe syabas tu pecah panggil burst kan. Tolong baca puan ni muka surat 587 ayat 3 ayat atas tu. 587. Ayat 587 ayat 3. Ayat 3. Dan apabila lautan bergelora. Bergelora sebab apa? Okey. Sebab panas tadi lah. Satu lagi puan ni, muka surat 523. 523 ayat 6. Ayat 6. 6 ya? Ayat 6. Surah-surah tu. Demi lautan yang penuh gelombang. Burst, apa tadi, overflow. Kat sini boleh terjemah fill, F-I-L-L-E-D, and by the sea keep fill. Apa tak tahu fill tu? Saya tak tahu lah terjemah dia fill apa dia. Tapi senang cerita, bila laut tu Allah Ta'ala panaskan, sehingga laut tu bercampur dengan tanah, pulau-pulau semua bercampur sekali, jadi satu. Jadi bila suasana macam tu, ada orang selamat? Ada benda boleh selamat? Tak ada. Apa berlaku pada binatang dalam laut? Agak-agak Dr. Aziza. Dr. Aziza, agak-agak apa jadi? Hancur lah sana. Ikan rebus. Ikan rebus. Wallahualam jadi ikan rebus ke apa. Yang penting hancur rebus lah. Air tu panas sangat. Air yang terlalu panas, tanah-tanah pun hancur. Kalau ikan-ikan dalam laut apa jadi? Jadi habis, jadi hancur. Cuba kita rebus ikan berjam-jam. Apa akan jadi? Rebus ikan dalam periuk berjam-jam. Hancur lebu jadi ikan tu. Itu contoh kita buat. Okay? Itu contoh, itu yang kita buat. Itu ikan dalam periuk. Ini lautan tu Allah Ta'ala panaskan. Sehingga air laut tu membuak-buak. Air laut tu jadi burst. Itu jadi burst. Burst ni nak terjemah apa? Dia jadi melimpah-limpah. Dia punya, kan kalau kita panaskan nasi, dia punya wap dia tu tolak periuk nasi kan. Dia panggil apa? Wap lah. Ataupun dia punya menggelegak. Gelegak. Dia punya gelegak dia tu bunyi bluk tu. Yang dia naik ke atas, menyebabkan periuk nasi bergoyang kan. Benda tu lah. Gelegak tu nanti akan naik sampai hancur bumi ni. Itu saya kata bumi tak hancur. Bumi lapisan-lapisan bawah tu tak hancur. Yang atas ni Allah Ta'ala hancurkan. Okay, yang atas bumi atas ni Allah Ta'ala hancurkan. Okay, di masa itulah Sayyidina Aisyah ke Sayyidina Ali tanya Nabi, masa tu manusia kat mana? Kalau bumi semua hancur campur dengan air laut tu, orang dalam kubur macam mana? Maka Nabi SAW jawab, masa tu manusia ada atas sirat. Masa tu manusia akan berada di atas sirat. Okay, itu jawapan Nabi SAW. Jadi ni kita nak bincang tentang suasana kiamat nanti. Lepas bumi ni hancur kena yang panas tu, campur air laut. Lepas tu Allah Ta'ala buat bumi baru sebagai padang mahsyar kan. Kita dah share minggu lepas. Okay. Allah Ta'ala tak susah pun nak hancurkan bumi. Allah Ta'ala tak ambil masa lama pun. Dan Allah tak perlu buat macam ni pun. Tapi Allah buat juga macam ni untuk tunjuk kedahsyatan suasana hari kiamat. Kita orang Islam ada tak menghadapi hari ini?
ada pendapat mengatakan orang Islam tidak akan terlibat untuk menghadapi suasana-suasana hari ini. Okey, ada pendapat mengatakan orang Islam ke orang kafir ke, Allah Ta'ala akan bagi mereka nyawa balik untuk tengok kedahsyatan suasana hari kiamat. Kita bincang bila ni? Kita bincang tentang kehidupan sangkakala. Dia kata 3, dia kata 2 kan? Okey, baik. Profesor Dr. Apa nama ni? Profesor Dr. Solehah Yaakob. Dia kata apa? Dulu dunia ni keseluruhannya penuh dengan air. Dunia ni keseluruhannya penuh dengan air. Ni Profesor Dr. Solehah Yaakob kan? Dia UIA. Bagus kajian-kajian dia. Walaupun ada benda yang kita tengok macam tak kena, tapi dia seorang pengkaji lah. Dia kata dulu dunia ni penuh dengan lautan-lautan. Penuh dengan lautan. Sebab tu ada setengah tempat atas gunung, ada kerang, ada batu yang dalam laut tu. Dia panggil batu apa dalam laut tu? Batu warna putih tu. Dia letak dalam kerium. Atas gunung boleh ada. Apa dia panggil batu warna putih tu? Coral. Coral. Yes, coral. Batu coral. Ada atas laut. Sebab tu dia kata apa tau? Kalau tengok kawasan-kawasan kat Malaysia ni, ada kampung-kampung nama pulau, betul kan? Kampung tu nama pulau. Perkampungan nama pulau. Kat setengah-setengah tempat, nama pulau. Betul kan? Tapi bukan pulau pun jauh pada sungai, jauh pada laut. Tuan-tuan, dia kata, orang dulu-dulu bukan saja-saja buat nama pulau kat kampung tu kalau kampung tu bukan pulau. Orang dulu-dulu, tahu mungkin tahun 20-an ke 30-an ke, wallahualam, kita tak tahulah. Tuan-tuan, tempat kita jauh pada laut, jauh pada sungai, dia kita bagi nama pulau. Pelik ke tak pelik? Pelik. Sekarang ni lah, tempat yang jauh pada sungai, jauh pada laut, kita bagi nama pulau. Pelik lah kan? Zaman sekarang ni. Jadi nama tu bukan bagi sekarang. Nama-nama pulau kat tempat kita ni bukan bagi sekarang nama pulau. Dulu nama tu dibagi. Kenapa? Pada zaman dulu, sebelum air laut turun tu, tempat tu adalah pulau. Tempat tu dinamakan pulau. Okay, ini menurut Profesor Dr. Solehah Yaakob lah. Tu kajian dia. Wallahu a'lam. Okay, baik. Tapi kan zaman Nabi Nuh kan satu bumi tenggelam. Betul? Zaman Nabi Nuh bumi tenggelam. Jadi maknanya memanglah apa ni, kalau ada coral ke apa ke dekat atas bukit ke mana ke, kemungkinan masa time tu disebabkan ialah banjir besar Nabi Nuh tu. Banjir besar Nabi Nuh tu. Okay. Betul juga tu. Okay. Wallahu a'lam. Okay. Yang pentingnya perbincangan kita hari ni ialah kiamat nanti seluruh bumi ni, dan memang sekarang pun bumi ni mana banyak? Air banyak ke daratan banyak? Air lagi banyak kan? Air lagi banyak pada daratan. Sebila Allah Ta'ala panaskan air laut, maka daratan-daratan ni semua akan hancur. Okay, baik, seterusnya ayat 7. Wa dan iza apabila an-nufus, roh-roh, nyawa-nyawa. An-nufus tu berterjemah soul. Roh-roh, nyawa-nyawa, zuwijat, digabungkan. Zuwijat, digabungkan. Berterjemah the soul join with their bodies. Roh-roh digabungkan. Zuwijat tu kahwin. Kahwin kan? Kahwin, zuwijat. Zaujun suami, zaujatun isteri, zuwijat digabungkan, dikahwinkan. Maksudnya digabungkan lah. Terjemah zuwijat digabungkan. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Puan Izawani, terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila roh-roh digabungkan. Okey. Bila berlaku kiamat nanti, tuan-tuan dan puan-puan, roh-roh kita akan digabungkan. Allah Ta'ala akan gabungkan badik roh dengan badan. Lalu setelah roh tu digabungkan, maka kita akan bangkit pada kubur menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bermula ayat 7, bermulalah cerita suasana selepas tiupan sangkakala yang kedua. Okey, selepas tiupan sangkakala yang kedua. Jadi sebelum roh tu digabungkan, sebelum berlaku roh digabungkan untuk menuju Allah akhirat nanti, kan? Allah kata apa? Dalam surah Yasin, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Ni masa ni roh dia gabung. Surah Yasin. Tolong baca boleh Dr. Azizah surah Yasin.
442 ke 443 macam tu lah lebih kurang. Okay, muka surat 443 ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ditiupkan sangkakala, maka semuanya segera bangkit keluar dari kubur masing-masing untuk menghadap Tuhan mereka. Okey, terima kasih Dr. Azizah. Jadi sebelum berlaku tiupan, lepas berlaku tiupan sangkakala ni, roh-roh akan bergabung dengan badan masing-masing, lalu mereka akan menuju kepada Tuhan mereka dengan bersegera. Di sebelum tu roh duduk kat mana? Sebelum tu roh duduk dekat mana? Masa Nabi SAW jadi Nabi, orang musyrikin hantar 2 orang wakil jumpa Pak Yahudi, tanya orang Yahudi tu, ni ada orang ngaku Nabi tempat kami ni, betul ke dia Nabi? Maka Yahudi tu suruh 2 orang musyrikin tadi balik semula negeri kamu, tanya lelaki yang mengaku Nabi tu 3 soalan. Tanya tentang 7 pemuda yang ajaib kisahnya, berpemuda-pemuda yang ajaib kisahnya. Tanya tentang seorang raja yang menguasai timur sampai ke barat, dan tanya tentang roh. Okey, maka mereka balik tanya Nabi soalan tersebut. Nabi tak cakap insya-Allah, Nabi kata esok aku beritahu. Dan kadang-kadang wahyu lambat turun kan. Jadi tentang 7 orang yang jadi kisahnya itu Ashabul Kahfi, yang conquer timur barat Zulkarnain, ini semua dalam surah Kahfi, dan satu lagi tentang roh. Roh ni dalam surah Isra sebelum surah Kahfi. Okey. Ke mana roh kita lepas kita mati, macam mana keadaan roh orang kafir, macam mana keadaan roh orang Islam, ni jawapan paling tepat lah. Tolong baca dia boleh, Puan Maisarah, surah Isra. Muka surat 290. Muka surat 290. Ayat yang ke-85. Okay. Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Okey, terima kasih Puan Maisarah. Roh tu urusan Allah. Yang kita tahu-tahu ni sikit je. Yang kita tahu berdasarkan ayat Quran, yang kita tahu berdasarkan hadis-hadis tu sikit je. Masa kita tidur, roh kita Allah keluarkan. Masa kita tidur, roh kita Allah Ta'ala keluarkan. Masa kita tidur malam. Kalau esok masih ada lagi umur untuk kita, esok maksudnya kita dalam takdir Allah kita hidup lagi, maka Allah Ta'ala akan buat roh tu bergabung balik dengan badan kita. Tapi kalaulah esok tidak ada lagi jangka hayat kita, esok kita dah tak ada lagi datang ke bumi ni, maka apa Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala akan tahan roh tu daripada masuk semula ke badan kita. Sebab tu kita tidur malam kita baca doa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu lah aku mati, aku hidup. Tolong baca dia. Siapa ya? Puan Mudrikah, tolong baca Puan Mudrikah boleh? Puan Mudrikah Tahir, tolong baca boleh? Muka surat 463 ayat 42. Muka surat 463 ayat 42. Ada Puan Mudrikah? Okey. Okey, baik, tak apa. Tolong terjemahkan dia. Puan Nik, tolong terjemahkan Puan Nik. 463 ayat 42. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia menahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan dilepaskan nyawa yang lain sehingga sampai pada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Okey, terima kasih Puan Nik. So perkataan nyawa, satu nafsun. Bisa dengan ayat kullu nafsin za'iqatul maut, satu nyawa. Banyak nyawa ni. Al-anfus, ayat 42 ni. Allah yatawaffal anfus, nyawa-nyawa. Dan ayat kita sekarang sama juga. Wa izan nufus, nyawa-nyawa. Kita panggil nafas bahasa Melayu kan.
Okey, baik, tak apa. Sebenarnya bernafas dalam bahasa Melayu tu bukan eja kat sini ya. Nafas dalam bahasa Melayu tu nafasa, huruf sa. Nafasa. Tu bernafas dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, sorry. Okey, baik. Nyawa kita, masa kita tidur Allah Ta'ala keluarkan. Masa kita sedar, terjaga. Okey, masa kita sedar, maksudnya Allah Ta'ala izinkan roh tu masuk balik dalam badan kita. Sebab tu sebelum tidur, sunat kita mengucap 2 kalimah syahadat. Okey, lepas kita mati, apa berlaku dengan roh kita? Lepas kita mati, apa berlaku dengan roh kita? Kalau tuan-tuan ada tafsir Ibnu Katsir kat rumah, boleh tengok tafsir surah Ibrahim ayat 27. Surah Ibrahim ayat 27. Ada tafsir dia. Imam Ahmad meriwayatkan hadis daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Dia berkata, okey, Imam Muslim pun sama juga meriwayatkan hadis ni. Imam Ahmad, Imam Muslim daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menyelesaikan jenazah seorang sahabat kami lah, kaum Ansar. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke perkuburan untuk menyelesaikan ke bumi, untuk mengebumikan jenazah kawan kami orang Ansar. Setelah jenazah tersebut dikebumikan, selesai dikebumikan di liang lahat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk kat kubur sekejap. Rasulullah SAW duduk kat kubur sekejap. Kami pun duduk bersama-sama Nabi juga. Okey, bagus, sebenarnya bagus lepas kebumian orang dah balik, bagus kita duduk kat kubur sekejap. Sampai apa tujuan dia kita duduk kat kubur sekejap? Okey, melayan kesedihan tak, untuk kita bayangkan bagaimana kalau kita pula duduk dalam kubur tersebut. Lalu Rasulullah duduk, kami pun duduklah sekeliling Rasulullah. Maka Nabi SAW ambil sebatang kayu dan Nabi kuis-kuis kat tanah. Lalu baginda angkat kepalanya sambil berkata pada kami semualah. Baginda angkat kepala, mula-mula tengok tanah. Tu baginda angkat kepala, tengok kami semua sambil berkata, mintalah kalian perlindungan dengan Allah daripada siksa kubur. Kalian mintalah dengan Allah perlindungan daripada azab kubur. Kubur ni destinasi pertama. Dalam hadis lain Nabi kata, kubur ni adalah destinasi pertama menuju akhirat. Kalau kubur selamat, insya-Allah destinasi seterusnya lagi mudah. Tapi kalau kat kubur dah problem, destinasi seterusnya lagi payah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam sambung. Lepas baginda cakap 3 kali pada sahabat-sahabat, mintalah perlindungan dengan Allah daripada azab kubur. Lepas tu kita sebelum bagi salam tahiyat akhir kan. Apa tahiyat akhir? Fil alamina innaka hamidum majid kan. Fil alamina innaka hamidum majid. Jangan bagi salam lagi. Apa doa yang Nabi ajar? Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Doanya ada dalam hadis. Dalam Riyadhus Shalihin. Amalkan doa ni insya-Allah. Baik. Nabi cakap 3 kali. Minta lindung dengan Allah daripada azab kubur. Baginda kata, orang beriman tu bila dia meninggal dunia menuju ke akhirat, malaikat-malaikat turun daripada langit. Malaikat-malaikat turun daripada langit masa dia nak meninggal dengan wajah yang putih seperti cerah macam matahari. Dia bawa kain kafan yang wangi daripada syurga. Kemudian baginda malaikat-malaikat tersebut duduk jauh daripada dia sejauh mata memandang. Malaikat-malaikat duduk jauh daripada dia sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut datang dekat dengan kepala dia. Lalu mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu menuju keampunan dan keredaan daripada Tuhan kamu. Keluarlah kamu. Malaikat cakap elok-elok. Maka Rasulullah SAW kata, roh tu pun keluar dengan mudah sebagaimana keluarnya air daripada geriba kulit. Tahu geriba kulit? Geriba kulit ni, kita sekarang buah air dalam botol kan? Buahlah peti. Nak minum, tonggeng kan? Balik kan? Betul kan? Kita sekarang. Geriba ni zaman dulu, tak lukis, tak reti. Macam ni lah lebih kurang. Geriba ni zaman dulu, okay, bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam ni, zaman dulu.
Geriba ni, nama dia geriba. Dia buat daripada kulit. Dia dibuat daripada kulit binatang, geriba ni. Jadi masuk air kot ni. Masuk air kot ni, dia ada ikatan dia. Dia ada ikat dia. Dalam rumah, dia digantung terbalik. Kalau botol air muncung ke atas, botol air muncung ke atas kan? Punya lubang ke atas ni botol air, contohlah tak pandai lukis botol air. Muncung ke atas kalau botol air. Tapi kalau geriba ni muncung kat bawah. Jadi orang dulu dia gantung. Geriba ni digantung kat dinding rumah. Dia nak minum air apa dia buat? Dia buka je. Mak buka. Krrr, air turun dengan laju. Air turun dengan laju. Nampak? Ni dia panggil geriba zaman dulu. Kelebihan dia, kalau musim panas, air yang duduk dalam geriba ni, dia akan sejuk. Kalau musim sejuk, air duduk dalam geriba ni, dia akan panas. Itu kelebihan geriba. Sekarang ada lagi, kita tak tahulah. Okey? Nama bahasa Melayu terjemah dia geriba. Geriba ni bekas daripada kulit. Tak kat dinding. Nak minum, buka ujung dia. So, minum macam tu. Baik. Jadi, sebagaimana air keluar mudah daripada geriba, kan? Air mudah keluar daripada geriba. Macam itulah juga roh orang-orang yang baik ni. Malaikat akan cabut dengan cara mudah keluar daripada badan dia. Kemudian roh tu, malaikat ambil, malaikat letak kat tangan dia dan letak kat kain kafan yang wangi tadi. Lalu keluarlah daripada roh tadi bau yang sangat wangi yang tak pernah ada bandingan kat dunia ni. Para malaikat bawa roh tadi. Para malaikat bawa roh orang mukmin yang bagus tadi naik ke langit. Setiap kali lalu kat langit, maka malaikat-malaikat tanya, bawa apa wangi sangat ni? Bawa apa wangi sangat ni? Maka malaikat yang bawa tu jawab, ni bawa si Fulan bin Fulan, sambil menyebutkan namanya yang terbaik dipakainya kat dunia. Nama penuh dia yang terbaik lah, yang orang panggil dia yang terbaik kat dunia. Sampai langit pertama, malaikat minta izin untuk buka pintu. Maka malaikat-malaikat langit pertama buka pintu. Okey? Langit kedua, malaikat minta izin nak masuk. Malaikat yang jaga pintu langit kedua buka juga. Sampailah langit yang ketujuh. Maka Allah Ta'ala berfirman. Sampailah ruh tu dia bawa pada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata apa dia? Uktub ibadi haza fi illiyin. Hamba aku ni yang mati ni, roh dia, okey, nama dia tulis di kalangan illiyin. Nama dia, nama roh ni, nama empunya pada roh ni, letakkan dalam illiyin, tempat simpanan yang tinggi. Lalu roh tadi dikembalikan balik. Maksudnya lepas orang mukmin mati, roh naik atas sampai langit ketujuh. Allah suruh malaikat tulis roh tu dekat illiyin, tulis tempat roh tu kat illiyin. Lalu roh tadi dikembalikan balik ke bumi, masuk balik dalam tanah. Okey, masuk balik dalam tanah. Okey, maka masa itulah Nabi SAW bersabda, Nabi baca ayat Quran lah, Nabi kata apa? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini ayat dia, surah Taha. Tolong baca Puan Izzah ni, surah Taha ni. Muka surat 315 ayat 55. Kita pun sunat kalau kita pergi kubur, selesai urusan pengebumian jenazah, lepas selesai talqin apa semua, kita ambil tanah kan, segenggam, kita tabur balik kat kubur tu. Tanah kubur tu kita ambil, kita tabur balik. Baca ayat ni. Kalau baca Puan Izzah ni, 315 ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada tanah kami ciptakan kamu, ke dalamnya kami kembalikan kamu, dan daripadanya juga kami akan bangkitkan kamu semula. Okey. Sunnah Nabi lepas kita tanam, terima kasih Puan Izzah ni. Lepas jenazah selesai dikebumikan, ambil tanah, baca ayat ni. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Siapa ada tafsir Ibnu Katsir, tengok ayat ni. Ayat 55 ni ada jumpa cerita yang saya sampaikan ni. Boleh. Lalu roh tu pun dia dikembalikan balik pada orang dalam kubur. Jadi masa roh tu dikembalikan balik pada orang dalam kubur, maka orang dalam kubur pun sedar. Mayat badan yang dalam kubur tadi sedar. Dia sedar, ada dua malaikat duduk dekat dengan dia. Malaikat pun tanya soalan, "Man rabbuka?" Maka dia pun jawab, "Rabbi Allah."
Madinuka, apa agama kamu? Okey, maka dia jawab, dinil Islam. Maka malaikat tanya tadi, siapakah orang yang Allah utus kepadamu? Maka dia menjawab, Rasulullah. Malaikat menjawab, apakah ilmu pengetahuan kamu yang kamu berpegang dengannya? Maka dia kata, qara'tu kitab Allah. Aku baca kitab Al-Quran, kitab Allah. Aku percaya apa yang ditulis dalam Quran dan aku membenarkan segala isi-isinya. Dia dapat jawab soalan kubur. Orang mukmin, orang kafir nanti. Orang mukmin, dia boleh jawab. Maka penyeru daripada langit menyeru. Ada malaikat pada langit menyeru. Suara Allah Ta'ala menyeru pada langit. Allah suruh malaikat bawa suara tersebut dengan berkata, Sadaqa abdi. Hamba ku ni bercakap benar. Apa yang dia jawab dalam kubur tu semua betul. Jawapan dia betul. Okey, apa yang dia jawab dalam kubur tu semua betul. Lalu, berilah dia pakaian daripada syurga dan dan juga alas daripada syurga. Alas untuk dia duduk dan pakaian daripada syurga. Dan bukakan baginya pintu menuju syurga. Maka sampailah kepadanya bau-bau syurga, kenikmatan syurga, nampak daripada pandangan dia sejauh mata memandang. Allah lapangkan kubur dia sampai dia nampak syurga yang dia akan masuk nanti. Lalu datang kepada dia seorang lelaki yang wajah tampan, berpakaian bagus, berbau harum. Lalu lelaki itu kata kepada dia, bergembiralah kamu dengan sebab apa yang telah kamu buat perkara, dengan sebab amalan-amalan kamu dulu. Orang lelaki itu cakap macam tu kat dia. Ini adalah hari yang dijanjikan untuk kamu. Maka ahli kubur yang mukmin yang bagus dia tanya, kau siapa? Wajah kau ni wajah yang baik. Maka orang lelaki itu jawab, ana amaluka. Aku adalah amal kamu. Akulah yang menyebabkan kamu bangun awal, kena tahan lapar, kena keluar duit bayar zakat, kena semayang. Orang tengah tidur kamu kena semayang. Okey, orang seronok buat ni, kamu bagi masa untuk semayang. Maka lelaki yang baik ni kata, ya Rab, jadikanlah kiamat. Jadikanlah kiamat. Dia tengok syurga dia daripada kubur tu. Dia minta Allah Ta'ala buat kiamat cepat sikit. Supaya aku dapat kembali bertemu dengan keluargaku dan harta bendaku kat syurga nanti. Ini cerita roh orang mukmin. Nabi SAW sambung lagi. Adapun orang kafir tu bila nak mati, malaikat turun dengan wajah yang hitam dengan bawa kain mis. Kain mis ni kain kasar yang buat pada bulu binatang. Kain kasar lah, kain tak cantik, kain murah. Kemudian duduk sejauh mata memandang. Dan bila majari dah dekat, malaikat maut datang, duduk kat kepala dengan mengatakan, wahai jiwa yang buruk, wahai diri yang buruk, keluarlah kamu menuju kemurkaan dan kemarahan daripada Allah. Maka Nabi SAW bersabda, rohnya tu pun bercerai-berai daripada seluruh badannya. Tak nak keluar, malaikat pukul dia. Ada dalam ayat Quran, pukul surat 139, malaikat pukul dia sampai keluar roh daripada badannya. Lalu malaikat cabut nyawa dia dengan cara paling kasar. Nabi kata, bagaikan mencabut duri-duri ataupun dipanggil kawat-kawat. Tahu kawat? Pagar kawat tu. Daripada bulu domba yang basah. Ada duri ke, pokok-pokok duri yang daun dia panjang-panjang tu kan. Pokok duri yang dia menjala tu. Pokok duri menjala tu. Lekat kat bulu kambing. Bulu kambing tu basah pula. Kita sentak dia. Macam mana? Ataupun kalau kita bulu roma kaki yang biasanya lelaki lah kan, bulu roma tebal ni, ada benda lekat, kita sentak. Macam itulah tu contoh bulu roma kaki. Tapi ni teruk lagi. Malaikat sentak, dia ambil nyawanya tanpa cakap ucapan yang baik, tanpa berlembut-lembut, cabut nyawa. Lalu nyawa dia letak dalam kain tadi, kain mis, kain tebal kasar, kain murah tadi. Lalu keluarlah bau bangkai yang busuk sangat, yang buruk sangat, yang mana tidak ada bau lagi buruk pada bau tu kat dunia ni. Malaikat bawa, jumpa kumpulan malaikat, malaikat tanya. Malaikat bawa nak jumpa kumpulan malaikat, malaikat tanya, bau apa ni busuk sangat, buruk sangat ni? Maka malaikat bawa roh orang ni jawab, ini adalah bau si Fulan bin Fulan, sambil menyebut namanya yang paling teruk yang digunakan kat dunia dulu. Sampai langit pertama, ni bawa kat atas ni. Tadi jumpa kumpulan malaikat, sampai langit pertama, malaikat minta untuk masuk. Malaikat yang bawa nyawa ni minta untuk masuk. Lalu Rasulullah SAW baca ayat 40 surah Al-A'raf.
Tadi Dr. Aziza dah baca dah. Kalau baca sekali lagi boleh, Puan Zakia. 155 yang 40. 155 yang 40. Boleh tolong baca, Puan Zakia? Tadi Boleh. Dr. Aziza dah baca dah ayat tu. 155. Ayat 40. Ya, 40. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk syurga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Okey. Tidak, terima kasih Puan Nur Zakia. Tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit. Dalam tafsir ayat 40 surah Al-A'raf tu, ada 3 maksud. Tidak dibukakan pintu-pintu langit. Pintu langit tak akan terbuka untuk mereka untuk 3 perkara. Pertama, amal mereka. Amal mereka tak akan naik ke langit. Tak lepas pun langit pertama amal mereka. Dia kafir, dia bagi makan orang miskin, dia tolong anak yatim, dia bantu orang susah. Amal lah tu kan. Tak dapat apa-apa pun, yang pertama. Yang kedua, doa mereka. Dia doa, orang Yahudi ke Nasrani doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doa mereka pun tak lepas langit. Yang ketiga, roh mereka. Inilah Nabi kata. Roh mereka minta, malaikat-malaikat bawa roh minta untuk masuk ke langit. Malaikat-malaikat yang bawa roh minta untuk melepasi langit pertama. Tak boleh. Tak boleh masuk. Maka Allah terus cakap. Maksudnya orang mukmin, roh dia lepas langit ketujuh tadi, jumpa Allah. Adapun orang kafir, tak lepas pun langit pertama. Sebab tu ada tulis dalam tafsir Al-Azhar, ada tulis apa tau? Boleh jadi roh-roh ni lah sebelum dia kembali balik pada badan orang dalam kubur, boleh jadi dia kata, kemungkinan roh-roh ni lah yang dikatakan kadang-kadang mengganggu hantu orang panggil. Dia tulis dalam keadaan boleh jadi dah. Dia tulis dengan lafaz boleh jadi, bukan confirm pun. Okey. Cuma roh orang kafir ni tak akan lepas naik ke langit. Tak akan lepas naik ke langit. Lalu Allah suruh tulis nama roh ni dalam sijil. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijil. Okey. Sijil ni kat mana? Dasar bumi yang paling bawah sekali. Sijil, dasar bumi yang paling bawah sekali. Iliyin yang paling tinggi tadi. Ini paling bawah sekali. Lalu roh tu pun dicampakkan dengan keras. Roh orang baik tadi malaikat buat elok. Ini dicampak dengan keras. Lalu ketika mana roh tu dicampak, Nabi SAW baca surah. Tolong baca dia, Dr. Azizah boleh? Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Muka surat 336 ayat atas sekali. 336 ayat atas sekali. Ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Amalkanlah perkara-perkara itu dengan tulus ikhlas kepada Allah serta tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya, dan sesiapa yang mempersekutukan Allah maka seolah-olah dia jatuh daripada langit lalu disambar oleh burung atau dihumbankan oleh angin ke tempat yang jauh, yakni yang membinasakan. Okay, terima kasih Dr. Azizah. Dia nak beritahu roh tu Allah Ta'ala campak, Allah suruh malaikat campak daripada langit macam orang jatuh pada tempat tinggi. Kita badan kuat, tangan besar, kaki besar, rajin jogging, rajin berlari, rajin bersukan. Hebatlah kan? Tapi bila jatuh pada tempat tinggi, apa kita mampu buat? Boleh buat apa? Burung datang sampai pun tu kita tak boleh nak buat apa. Angin tiup ke kanan lah kita. Angin tiup kiri, kirilah kita. Angin putih beliau datang, pusing-pusinglah kita. Macam itulah roh tadi. Tidak ada kemampuan langsung untuk mengelakkan diri dia daripada sebarak bahaya. Lalu roh tu pun dikembalikan balik pada jasad orang dalam kubur. Dua malaikat datang tanya soalan yang sama tadi. Marabuka. Apa dia jawab? La adri. La adri, saya tak tahu. Jawapannya bukan berdasarkan pengetahuan, tapi berdasarkan amalan. Kalau ikut orang musyrikin, tahu tak? Apa yang Islam cakap tu betul kat dunia. Bila dah sampai kubur, tirulah jawapan orang Islam kan? Mungkin hadis yang saya baca ni pernah orang musyrikin dengar ke? Jawab je lah Allah. Dia jawab la adri, saya tak tahu. Malaikat tanya lagi, apa agama kamu? Madinuka. Dia pun jawab la adri. Tak tahu.
Malaikat tanya lagi, siapakah orang yang Allah utuskan kepada kalian? Dia pun jawab, tak tahu juga. Bukan tak tahu Nabi Muhammad tu Nabi, tapi oleh kerana tak beriman dengan Nabi, tak ikut apa cakap Nabi, tak boleh jawab. Jawapan dia tak tahu ni. Maka Allah Ta'ala menyeru daripada langit dengan suruh malaikat menghantar suara seruan tersebut dengan berkata, ya, hamba-Ku ni memang menipu, pendusta kat dunia dulu. Maka berilah dia alas daripada api neraka dan bukakan baginya pintu menuju ke neraka. Maka datanglah pada dia wak, ataupun kita panggil apa, duduk dekat api tu dia panggil bahang api neraka tu sampai kat dia. Angin panas neraka tu sampai kat dia. Lalu dia disempitkan kubur dia sampai tulang-tulang dia berceragah. Tulang-tulang dia berceragah. Tulang-tulang dia berceragah. Kubur tu dihempit sampai tulang berceragah. Lalu datanglah kepada dia seorang lelaki yang wajah buruk sangat, teruk sangat, bau busuk sangat, dan mengatakan kepadanya, terimalah berita sedih ni. Ini adalah hari yang dijanjikan untukmu. Ini adalah hari yang menyedihkan kamu. Lalu dia pun tanya, kau siapa? Nampak wajah kau ni wajah yang membawa keburukan. Maka dia jawab, aku adalah amal-amal perbuatan buruk kamu kat dunia dulu. Maka dia jawab, orang ni berkata, ya Rabb, janganlah jadikan hari kiamat. Jangan jadikan hari kiamat. Jadi orang baik dalam kubur tak sabar nak kiamat. Cepat sikit kiamat. Tapi orang yang tak baik, na'udzubillah min zalik, kita pun boleh termasuk dalam golongan ni. Bukan orang kafir sajalah, orang Islam yang tak amal agama boleh termasuk dalam golongan ni. Lalu dia berkata, ya Allah, janganlah jadikan kiamat. Sekarang pun dah tak tahan sangat dah. Kalau berlaku kiamat, macam mana keadaan aku? Kita akan menghadapi suasana ni. Sama ada kita jadi golongan pertama tadi, Masya Allah, ataupun kita boleh jadi golongan yang kedua. Kemungkinan tu ada. Ini dipanggil alam barzakh. Alam ni dipanggil alam barzakh. Barzakh tu terjemah dia barrier. Walaupun orang gali kubur tak nampak apa yang kita cerita ni tadi. Dalam hadis lain Nabi sebut, kubur ni merupakan rawdatun min riyadil jannah. Taman daripada taman syurga, ataupun hufratun min hufarin niran, lembah daripada lembah neraka. Taman syurga tadi lah. Dapat tengok keindahan syurga pada jauh. Tak sabar nak kiamat cepat. Masya Allah. Jadi kita kat dunia sabar sekejap. Sabar dalam beramal. Nafsu nak buat dosa, sabar sekejap. Nanti dalam kubur relax. Boleh? Okey, baik. Jadi ni dalam kubur. Nanti bila berlaku kiamat nanti, roh ni akan berpisah balik pada badan dia. Kan? Bila berlaku kiamat tiupan sangkakala yang pertama nanti, roh ni akan pisah balik pada badan. Berapa lama? Wallahu alam, tidak ada ayat Quran ataupun hadis yang jelas mengatakan tempohnya. Cuma Imam Jalaluddin mengatakan 40 tahun. Antara sangkakala yang pertama dengan sangkakala yang kedua, 40 tahun. Bila ditiup sangkakala yang kedua, roh tadi bercantum semula dengan badan dia. Apa tujuan dia? Untuk dihisaplah, untuk dihitunglah, untuk dikira timbang amal baik dan buruk dia. Ayat seterusnya. Sambung ayat yang seterusnya. Jadi bila roh dah bercantum dengan badan, apa akan berlaku? Dan iza apabila al-mau'wadan, ayat sekarang ayat berapa? Ayat yang ke-8. Dan iza apabila al-mau'udatu, anak perempuan yang ditanam hidup-hidup. Female babies, macam mana nak terjemah ni, nak sebut dia B-U-R-I-E-D. Buried. Female babies buried alive. Anak bayi perempuan di tanah hidup-hidup, su'ilat, ditanya. Terjemah su'ilat, ditanya. Dan apabila bayi perempuan di tanah hidup-hidup ditanya, teruskan, tak boleh berhenti kat sini. B dengan Ayyizan bin, sebab dosa apakah? For what sin? Ayyizan bin, sebab dosa apakah? Kutilat, dia dibunuh. Okey, tolong terjemahkan dia, Puan Maisarah, dua ayat ni Puan Maisarah. Dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya dengan sebab dosa apakah dia dibunuh. Okey. Terima kasih Puan Maisarah. Sebenarnya Allah nak beritahu
Bila bercantumnya nyawa kita dengan badan kita ke akhirat nanti, maka berlakulah hari soal jawab. Dalam kubur dah kena tanya soal jawab dah tadi dalam kubur. Ni bila berlaku timbang sakaralah yang kedua, berlaku pula lah hari soal jawab. Antara soal jawab yang berlaku ni, Allah tanya bayi perempuan yang di tanah hidup, kenapa dia dibunuh? Dia buat salah apa? Buat salah apa dia? Buat dosa apa dia? Kenapa Allah tanya bayi tu? Tanyalah tukang tanam tu. Tak. Allah boleh tanya tukang tanam tu kenapa dia tanam. Tapi tujuan Allah tanya bayi tu apa tujuan dia? Siapa boleh jawab? Apa tujuan Allah tanya bayi tu? Tanyalah tukang tanam tu. Pok dia yang tanam. Tanya pok dia awak tanam anak hidup-hidup. Tujuan Allah tanya bayi itu soalan untuk membuat si ayah ni rasa bersalah, rasa takut, rasa risau. Contoh. Saya pengetua sekolah. Contoh Ali gaduh dengan Abu. Ali pukul Abu. Contohlah. Dua-dua dihadapkan depan saya. Saya pengetua sekolah. Saya dah tahu dah kes sebenar. Guru disiplin dah beritahu dah saya kenapa gini. Saya dah tahu dah. Saya pun tanya Abu. Ali yang salahnya dia jahat pukul Abu. Saya pun tanya Abu. Abu, awak ada ejek Ali ke? Abu jawab, tak ada Ustaz. Abu, awak ada kutuk mak ayah dia ke? Tak ada. Ada kacau dia ke? Tak ada. Ada ambil barang dia ke? Tak ada. Ada ejek dia ke? Tak ada. Ada pukul dia, ada kacau dia? Semua tak ada. Jadi saya boleh dia tanya Ali kenapa pukul Abu? Boleh kan? Ali kenapa pukul Abu? Boleh tak? Boleh. Tapi saya tanya soalan pada Abu, dan setiap kali soalan ditanya, dan setiap kali Abu menjawab soalan tersebut, jawapan tersebut akan membuat Ali rasa, habislah aku. Dia tak kena tanya lagi. Mangsa baru yang ditanya. Mangsa keadaan yang baru saya tanya, masa tu pemangsa, pesalah, orang yang bersalah, apa perasaannya? Habislah aku. Jadi Allah nak cerita dalam ayat ni, bayi yang tak bersalah di tanah hidup-hidup tu pun kena tanya soalan, yang tukang buat salah tu, yang di tanah hidup tu, lagilah kena tanya. Kenapa dia buat, sebab apa dia buat, Allah nak beritahu. Yang tak bersalah pun kena tanya. Yang jadi mangsa pun kena tanya. Yang buat salah, yang jadi pemangsa, lagilah akan ditanya. Kerana apa? Surah ni surah Makkiyah. Antara amalan-amalan buruk orang kafir musyrikin adalah tak suka anak perempuan. Bagi mereka, anak perempuan ni bawa balik. Satu. Bagi mereka, anak perempuan ni tidak membanggakan keluarga. Kalau anak lelaki pergi perang, bangga mereka. Sebab tu orang Arab, anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak kelima baru lelaki. Jadi dia akan, anak lima, contoh anak kelima tu dia bagi nama, contohlah anak kelima tu dia bagi nama Haikal, contoh. Jadi dia akan letak nama dia Abu Haikal. Sebelum tu dia tak bagi orang panggil dia Abu. Walaupun dia ada anak perempuan ramai sebelum tu, dia tak bagi orang panggil dia Abu. Lepas dapat anak kelima laki, buah nama Haikal, masa tu barulah dia bangga. Panggil aku Abu Haikal. Wahai sebelum tu anak perempuan 5 orang tak nak panggil. Kenapa anak perempuan ni mereka tak suka? Contoh, ni nak tunduk ayat Quran ni amalan jahiliah. Page 273. Tolong baca page 273, Puan Nik boleh? Puan Nik tolong baca page 273. Ayat 58-59. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila seseorang daripada mereka dikhabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam dan amat marah. Ayat 59, dia bersembunyi daripada orang ramai disebabkan khabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan menanamnya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya keputusan yang mereka tetapkan itu. Na'udzubillah min zalik. Kalau Tok Bidan beritahu, dia masa isteri dia besar, masa isteri mereka mengandung, mereka tak sabar-sabar menunggu kelahiran anak mereka. Kalau dapat anak lelaki bangga tau. Kenapa anak lelaki ni bangga? Sebab anak lelaki ni boleh join perang. Bila anak lelaki boleh join peperangan, anak lelaki ni akan banggakan keluarga. Sebab tu dia orang letak nama anak dia orang apa? Jabal, gunung. Asad, singa.
Nama pelik-pelik tu kenapa nak suruh keberanian datang dalam diri anak dia, semangat dengan nama gunung, nama singa tadi. Okey, nama gunung, nama singa. Itu semua supaya datang semangat pada anak-anak dia untuk pergi perang. Dia bila anak dia pergi perang, anak dia yang pergi perang tu layak mewarisi faraid dia, harta pusaka dia. Anak perempuan dia kalau ramai, dia mati, anak perempuan dia tak layak mewarisi harta dia. Orang musyrikin Mekah punya ajaran. Yang layak mewarisi harta dia kalau dia tak ada anak lelaki, siapa dia? Adik-beradik dia. Ni orang musyrikin Mekah punya ajaran. Jadi bagi mereka anak perempuan ni memalukan keluarga, anak perempuan ni menyusahkan keluarga. Bahkan kalau anak perempuan ni besar nanti buat benda pelik-pelik pula, menconteng arang di muka keluarga. Jadi kalau dapat anak perempuan, apa mereka buat? Kalau yang baik sikit, dia pelihara anak perempuan tu, dia jaga anak perempuan tu. Cuma dia malu nak keluar rumah. Dia malu nak keluar rumah. Tunggu anak perempuan tu dah besar sikit. Anak perempuan dah besar sikit, barulah dia keluar rumah. Ni orang Arab punya, musyrikin jahiliah punya cara hidup yang sangat buruk. Kalau anak lelaki bangga, keluar bawa anak lelaki bangga. Sebab tu masa Nabi SAW lahir, siapa orang gembira? Biasa dengar kan kuliah maulud Nabi. Nabi SAW lahir, siapa gembira? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. lagi? Abu Jahal. Abu Jahal. Sampai menyembelih beberapa ekor unta, saya tak ingat lah. Kerana kelahiran anak saudara dia yang lelaki. Orang Arab bangga, seronok. Bukan Nabi saja lahir lah, orang lain, anak-anak saudara lahir yang lain pun lahir, mereka bangga. Buat kenduri besar-besar. Kenapa? Anak lelaki ni kebanggaan family, kebanggaan keluarga. Anak perempuan ni tak ada apa sangat bagi mereka. Okey, baik. Kalau yang ada peri kemanusiaan sikit, dia jaga anak tu. Tapi dia tak cerita kat orang lah, dia dapat anak perempuan, dia diam. Kalau dapat anak lelaki, buat keluar rumah bergembira, ni anak lelaki aku ni. Saya letak nama dia singa, saya letak nama dia gunung. Nama-nama yang hebat. Ataupun kalau mereka tak nak tanggung malu, apa mereka buat? Mereka tanam anak perempuan mereka hidup lalu berkata, anak aku perempuan, aku dah tanam. Sebab aku tak nak bawa sial pada keluarga aku. Ini satu kefahaman yang tak baik. Jadi kita orang Islam pun, kalaulah ada perasaan tak suka anak lelaki, tak suka anak perempuan sebab gini-gini, tak suka anak lelaki ke, tak suka anak perempuan ke, itu kefahaman yang tak baik. Allah bagi anak lelaki pun rezeki, anak perempuan pun rezeki. Allah bagi kembar pun rezeki juga. Jangan ada perangai Allah anak perempuan lagi, Allah anak perempuan lagi. Jangan perasaan tersebut. Ataupun anak lelaki lagi. Tak, Allah bagi rezeki lelaki ke perempuan ke, suka Allah Ta'ala. Allah nak bagi kembar ke, suka Allah Ta'ala. Pada Allah tak bagi langsung, Allah tak bagi anak langsung, baru tahu. Okey, baik, ni satu. Sambung sikit lagi, orang musyrikin Mekah ni bukan sekadar anak perempuan mereka bunuh, lelaki bunuh. Anak lelaki bunuh juga. Anak perempuan mereka bunuh sebab tak nak memalukan keluarga. Sebab tak nak orang lain. Bila anak lelaki ramai pergi perang, tinggal mak je kat rumah. Mak dia dengar bangga. Suami aku nama Fulan bin Fulan. Anak lelaki aku 1, 2, 3, 4, 5. Semua pergi perang. Bangga lah orang musyrikin Mekah masa tu. Orang ada anak perempuan, tak ada anak lelaki, senyap je. Jadi bagi mereka seolah-olah anak perempuan tu tidak berjasa langsung untuk kaum mereka. Sebab tu anak perempuan mereka tak layak dapat faraid. Orang perempuan tak layak dapat faraid. Anak lelaki pun yang pernah pergi perang je layak dapat faraid. Yang tak pernah pergi perang untuk bantu kaum takkan dapat faraid. Ni panggil ajaran jahiliah. Apa saya nak beritahu tadi? Tolong baca boleh Puan Izzawani ni. Anak lelaki bunuh juga. Surah Isra. Ni antara amalan-amalan bodoh orang musyrikin Mekah. Anak perempuan bunuh sebab takut bawa sial pada family. Anak lelaki bunuh tahu tak sebab apa? Sebab takut makan banyak sangat. Takut habis rezeki tak cukup. Kos sara hidup tinggi. Na'udzubillah min zalik. Tengok muka surat 285. 285. Ayat 31. Tolong baca Puan Izzawani 285 ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu.
Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar. Okey. Bunuh orang lain pun dosa besar, bunuh anak sendiri lagilah dosa besar. Dalam sebuah hadis, saya lupa dah, hadis riwayat Imam Muslim. Ada sahabat tanya Nabi, Abu Zar radhiyallahu anhu ataupun Abdullah bin Mas'ud tanya Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri, "Ya Rasulullah, apa dosa besar?" "Ya Rasulullah, apa dosa besar?" Maka Nabi jawab, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan Allah ciptakan kau. Itu satu. Yang kedua, Nabi kata, "Antuzani jali halilata jarika." Yang kedua, Nabi kata, "Antaqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka." Kau bunuh anak engkau. Nabi kata, kau bunuh anak engkau sebab kau takut dia makan bersama engkau. Sebab kau secara hidup tinggi, dapat anak dia bunuh. Ini dosa besar. Bunuh orang dah bersalah dah. Lagi besar dosa bunuh anak sendiri. Sebab sepatutnya anak sendiri itu dia jaga, dia besarkan, dia lindungi. Ini dia bunuh anak yang patut dia jaga. Itu dosa paling besar. Lagi besar pada bunuh orang lain. Yang ketiga, Nabi kata kau berzina dengan isteri jiran kau. Okay, baik, poin kita kat sini. Allah kata, jangan bunuh anak sebab takut miskin. Do not kill your children for fear of poverty. Baik. Merancang tak salah. Faham maksud merancang tak salah? Okey, tak kisahlah cara-cara supaya isteri tak mengandung kan. Kita semua dah tahu. Tak ada masalah. Boleh buat. Hukumnya adalah harus. Implan ke apa saja ke, asalkan isteri tidak mengandung, hukumnya adalah harus. Tapi sekiranya kandungan dah jadi, dia sengaja gugurkan, hukumnya haram, dosa besar. Kandungan dah jadi, macam mana ni? Tahun depan kos hidup makin tinggi, gaji tak naik-naik, abang kena turun pangkat, gugurlah gugur. Tak boleh, hukumnya adalah haram. Bila dah jadi, sengaja gugur, hukumnya adalah termasuk dalam kategori membunuh anak sendiri. Okey, anak perempuan mereka bunuh, anak lelaki mereka bunuh sebab takut miskin. Waktu Allah kata apa? Mereka ni bodoh. Surah Al-An'am. Kalau baca boleh Puan Nur Zakiah. Ni panggil jahiliyah tu. Ibnu Abbas kata, kalau kau nak tengok kebodohan orang-orang musyrikin, Ibnu Abbas kata, bacalah surah Al-An'am ayat 35 dan ke atas. Ayat 135 dan ke atas. Okey, tak apa. Tengok muka surat 146. Puan Nur Zakiah. Muka surat 146 ayat yang ke 140. Ada bodoh kat situ. Bodoh tu kita nak refer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya rugilah bagi mereka yang membunuh anak-anaknya kerana kebodohan lagi tanpa pengetahuan dan mengharamkan rezeki yang dikurniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat pembohongan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk. Okey. Terima kasih Puan Nur Zakiah. Sama Ustaz. Bunuh anak dan dibangga bunuh anak. Bunuh anak lelaki sebab takut miskin, bangga. Bunuh anak perempuan sebab takut buat sial, bangga. Ustaz Harundin kata apa? Zaman dulu, okey, orang musyrikin Mekah, jahiliyah, banyak bunuh anak perempuan. Zaman Nabi Musa, banyak bunuh bayi lelaki. Zaman sekarang, lelaki perempuan, semua tong sampah. Bayi lelaki ke, bayi perempuan ke, semua dalam tong sampah. Itu anak zina lah, na'udzubillah min zalik. Ceritanya perbuatan bunuh anak ni sejak dulu lagi ada. Tengok muka surat 148 boleh Dr. Aziz, 148. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan takut bab rezeki. Bila anak tu lahir, ada rezeki untuk anak tu. Allah jadikan kita mak ayah ni sebagai postman. Tolong sampaikan rezeki pada anak tu. 148 yang bawah sekali Dr. Azizah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 151. 151, yes. Katakanlah, marilah agar aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu. Iaitu, janganlah kamu menyerutukan Allah dengan sesuatu pun. Hendaklah kamu melakukan kebaikan kepada ibu bapa. Janganlah kamu membunuh anak kamu kerana takut kepapaan. Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan mereka. Janganlah kamu... Cakap Dr. Aziz, terima kasih banyak. Okey. Jadi kalau orang dia tak nak anak banyak sebab dia
fikirkan bab ekonomi, fikirkan bab perbelanjaan, tak jadi masalah. Tak menjadi kesalahan langsung. Merancang sebelum anak tu lahir tak jadi masalah. Bila dah lahir, nak bunuh, nak gugur, tak boleh. Hukumnya adalah haram. Walau bagaimanapun, kita sebagai hamba Allah yang yakin Allah pemberi rezeki, jangan risau. Walaupun kita gaji tak tinggi, income tak banyak mana, bila anak tu lahir, Allah Ta'ala akan sediakan rezeki untuk anak tu. Cuma bezanya apa? Ada orang mudah, ada orang susah. Jadi kita tahu anak tu takkan dapat rezeki. Yang bagi anak dia nak jadikan anak angkat kerana dia tak miskin? Tak boleh. Tu tak apa. Puan ni tak ada masalah. Dia orang zaman dulu banyak kan. Anak Cina pun ada juga zaman dulu. Orang Cina bagi anak orang Melayu jaga, orang Melayu bagi anak Cina jaga. Hukum tu tak jadi masalah. Hukumnya adalah tak ada masalah. Tak haram pun. Yang haramnya bunuh, sengaja gugurkan, itu yang tak boleh. Bagi anak orang lain jaga sebab dia tak mampu jaga. Jangan orang saja-saja nak bagi anak kan. Memang terdesak. Tu tanda sayang orang zaman dulu puan ni sahabat-sahabat lain kan. Orang zaman dulu dia sayang anak, dia tak boleh nak jaga, tak mampu nak tengok anak tu susah, tak sampai hati yang susah, dia bagi orang lain jaga. Benda tu tak jadi masalah. Yakinlah rezeki kita Allah dah tentukan, rezeki anak kita pun Allah dah tentukan. Sebagaimana kita pun ada masa struggle, susah dapat rezeki. Kadang-kadang kena catur makanan, kadang-kadang nasi dengan kicap, contohlah. Samalah juga, anak kita pun ada masa dia senang, ada masa dia susah. Kita dapat rezeki lebih, dia pun dapat makan sedap sikit. Kita dapat rezeki cukup-cukup makan, dia pun boleh makan biasa-biasa saja, tak ada masalah. Boleh? Okey, baik. Jangan pulak-pulakkan kenyataan. Orang zaman sekarang anak sikit-sikit sebab tak yakin rezeki Allah Ta'ala bagi. Jangan cakap macam tu. Beritahu anak 10 yakin rezeki Allah bagi. Saya anak 10 yakin rezeki Allah bagi. Tapi awak setiap bulan beratur jabat zakat, minta zakat dengan jabat zakat selama. Tak ke hina? Saya bukan kata hina minta zakat. Tak ada makna. Jadi kita anak sikit kan nak ambil rezeki pada Allah. Itu satu. Jangan pula kita tuduh orang anak seorang dua ni tak yakin rezeki pada Allah. Itu tuduhan yang tak baik. Cumanya Mak Saleh. Mak Saleh ya. Mereka anak seorang dua orang. Kebanyakan mereka anak mereka seorang dua orang. Sebab tu nanti akan datang negeri-negeri belah Eropah sana, orang Islam akan lagi jadi makin ramai. Tak kenapa. Sebab dalam family tree orang Islam satu, anak ramai. Kadang-kadang ada 100 isteri ni ramai. Pada seorang orang Islam, lahir bawah dia 5-6 orang, 7-8 orang. Anak dia pula, menantu dia pula kahwin lagi 5-6 orang, dapat anak pula. Jadi daripada satu tu, bawah generasi kedua, ketiga dia ramai. Mak Saleh kahwin, anak seorang. Anak seorang. Paling banyak 2 orang. Kalau gay lagi, tak ada anak langsung, contoh. Daripada situlah kita kata, family tree mereka tidak berkembang. Orang Islam, family tree makin berkembang. Itulah salah satu sebab orang Islam akan jadi makin ramai ke Eropah nanti. Saya nak refer ayat apa ya? Saya nak refer ayat bab anak. Siapa nak anak kembar? Siapa yang dia berkeinginan ataupun ni panggil tabaruk, bukan kata Nabi ajar ke Rasulullah ajar, Allah ajar ke, tak. Nak kita ayat ni tabaruk. Siapa yang berusaha ikhtiar untuk dapat anak kembar, bagus dia amal ayat ni. Kita cari muka surat sekejap. Surah Syura tak silap saya. Okay, yes. Muka surat 488. Tolong baca Puan Maisarah, page 488. Ayat 49-50. Kita syukur rezeki pada Allah. Anak perempuan pun rezeki, anak lelaki pun rezeki. Kita rasa kalau dapat anak lelaki boleh jadi ustaz, boleh jadi imam. Kita confirm ke anak kita jadi ustaz, jadi imam? Anak semua perempuan. Takkanlah jadi ustaz, jadi imam kan? Okay, tolong baca Puan Maisarah. 488 ayat 49-50. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dikehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang dikehendaki. Dia Maha mengetahui, Maha berkuasa. Okey, terima kasih Puan Maisarah. Jadi ustaz-ustaz lah beritahu kalau siapa nak anak kembar, amalkan ayat ni lah, ayat 50 surah Syura. Bukan hadis Nabi ajar, bukan Allah suruh. Jadi kita ambil tabaruk ayat Al-Quran. Okey, point saya bukan tu sangat pun nak beritahu. Siapa dapat anak lelaki, Allah yang bagi dia anak lelaki. Siapa ada anak perempuan, Allah bagi dia anak perempuan. Tugas kita apa? Bersyukur. Allah bagi anak lelaki, Allah tahu apa kebaikan kita akan dapat daripada anak lelaki. Allah bagi anak perempuan, Allah tahu apa kebaikan kita akan dapat daripada anak perempuan. Maryam, bukan Maryam, mak dia.
Hannah binti Fakuz. Dia kalau boleh nak anak lelaki, sebab anak lelaki tu boleh jadi imam, boleh jadi pemimpin kat Baitul Maqdis. Maryam kan, Hannah binti Fakuz, mak kepada Maryam. Tengok dapat anak perempuan, Maryam, walaupun perempuan, walaupun Maryam tu bagus akan datang, tapi anak perempuan bukannya boleh jadi imam. Takkan anak perempuan nak jadi pemimpin pada ulama-ulama, anak perempuan pemimpin pada ulama-ulama, tak kena lah. Dia boleh nak anak lelaki, tapi dia redha, dia syukur pada Allah. Daripada Maryam yang perempuan yang dia redha, dia syukur, tu lahirnya seorang lelaki yang terbaik pada zaman ni. Siapa dia? Nabi Isa alaihi salam. Jadi kita nak anak lelaki, Allah bagi perempuan. Nak anak lelaki, Allah bagi perempuan. Syukur pada Allah. Kerana daripada anak perempuan kita tu nanti akan lahir orang-orang baik, orang-orang yang berjasa pada umat, berjasa pada negara. Kita tak tahu. Tugas kita bersyukur pada Allah. Okey, baik, sorry ambil masa lebih. Minggu depan kita masuk sikit lagi bab soal jawab ni. Kat akhirat nanti, hari akhirat nanti adalah hari soal jawab. Salah satu contoh soal jawab ni lah. Anak perempuan yang di tanah hidup-hidup, Allah tanya soalan. Allah tanya soalan, tujuan dia untuk apa? Bukan nak menyusahkan dia. Nak buat orang yang tanam dia tu rasa makin takut, rasa makin menyesal. Okey, rasa takut, rasa menyesal. Okey, baik. Dalam sebuah hadis daripada Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nabiyyu fil jannah wasyahidu fil jannah wal mauludu fil jannah." Okey, wal mau'udatu fil jannah. Para nabi dalam syurga, orang mati syahid masuk syurga. Anak-anak kecil yang mati semasa kecil dalam syurga. Budak-budak mati tak balik lagi dalam syurga. Wal mau'udatu fil jannah. Begitu juga anak-anak perempuan yang ditanam masa kecil juga akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Budak perempuan yang kena tanam hidup-hidup ni, dia kena tanya, tak apa, dia kena tanya. Sebab dia memang kena masuk syurga, akan dapat masuk syurga pun. Pak dia yang tanam dia tu. Ayah dia yang tanam dia tu macam mana. Baik. Ada satu riwayat, tapi riwayat ni tak kuat lah. Riwayat ni tidak kuat. Dapat mengatakan riwayat ni dhaif, yang sangat-sangat dhaif. Sayyidina Umar Al-Khattab juga termasuk orang jahiliyah dulu yang pernah menanam anak perempuannya hidup-hidup. Tapi riwayat ni riwayat yang dhaif lah. Kenapa? Kalau Allah Sayyidina Umar tanam semua anak perempuan dia hidup, tak ada lah seorang pun anak perempuan dia, tapi dia ada anak perempuan seorang. Siapa anak perempuan Sayyidina Umar? Hafsah radhiyallahu anha. Okey. Jadi bagaimana kalau orang tu masih dia jahiliyah, dia tanam anak perempuan dia hidup? Tu baru Nabi datang, masuk Islam bersama Nabi. Maka dosa yang jahiliyah tu Allah Ta'ala maafkan. Yang tak maafkannya apa dia? Setelah Nabi datang beritahu tak boleh pun, masih lagi buat juga yang tu yang Allah Ta'ala tak maafkan. Okey, sorry masa lebih sikit. Kita berhenti sini dulu. Minggu depan kita sambung apa yang baik pada Allah SWT. Apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an ya zal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua sahabat-sahabat, jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.